Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Amma ba'du. Yang dihormati pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, para muslimin dan muslimat, tetamu-tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini dapat lagi kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk kita hadir ke rumah Allah ini bagi menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah, dan kita duduk buat sebentar ini untuk kita mengingatkan dan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sembahyang hanya memakan masa tak lebih daripada 10 minit. Tetapi masa kita berada di luar daripada sembahyang memakan masa lebih daripada 20 jam. Bermakna, apakah kita boleh melaksanakan tuntutan-tuntutan yang telah Allah tetapkan di dalam salat? Inna salati wa nusuki, sembahyangku, ibadatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itulah kuliah-kuliah sebegini ia dapat memberi, ia dapat membimbing kita dan menunjukkan kita ini satu jalan supaya kita dapat duduk di atas agama Allah ini bukan sekadar sembahyang sahaja, tetapi di luar daripada sembahyang sentiasa kita dibawa dan diberikan petunjuk melalui majlis-majlis ilmu sebegini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak bawa tajuk pilihannya pada malam ini. Tajuknya ialah tentang umur manusia, status umur manusia. Nabi sebut tentang umur manusia macam mana yang pernah disebut oleh orang-orang tua-tua kita. Orang-orang tua-tua di kampung ini berpengalaman hidup mereka akan sebut mana-mana orang yang dah berkahwin, maka 5 tahun yang pertama itu adalah cabaran dalam hidup dia. Cabaran dia hidup beristeri, cabaran dia hidup dengan anak-anak dia. Sebelum dia kahwin, dia hanya ada RM1, makan seorang dia aja. Makan seorang dia aja. Tapi bila dia sudah ada isteri, maka yang RM1 tadi jadi 2 orang. Bila dia sudah ada anak, maka yang RM1 tadi kena share untuk 3 orang. Bila tak cukup, maka kena belilah barang seumpama kangkung yang murah, baru cukup. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bermakna 5 tahun yang pertama itulah keadaan manusia. Bila dah berkahwin, itulah keadaan manusia. Bermakna dia terpaksa nak supaya hidup dia ini adakah sebegitu rupa ataupun makin hari makin baik. Maka 5 tahun yang pertama, kata orang tua-tua, adalah ujian dalam hidup mereka yang bersuami isteri. Bila dalam masa 5 tahun itu dia boleh handle, seorang suami dia boleh handle, maka dia akan bertemu dengan 10 tahun. 5 tahun selepas itu 10 tahun. Jangka hayat 10 tahun selepas daripada itu, maka dia akan bertemu dengan hidup yang insya-Allah diberikan kesenangan oleh Allah Ta'ala. Kemudian selepas daripada 10 tahun yang kedua, barulah diberikan oleh Allah, kalau dia manusia yang banyak rezeki, maka banyaklah rezeki yang akan dia dapat. Kalaulah dia daripada awal lagi manusia yang tidak boleh nak hidup dalam keadaan yang senang, maka hidup dia
akan bertambah susah, bertambah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ni cerita orang tua-tua. Ni cerita orang tua-tua. Kita pun pegang cerita Nabi. Nabi cerita. Nabi kata, "Idza balagha arba'ina sanah khaffafallahu hisabah." Bila seseorang itu berumur 40 tahun, maka Allah akan permudahkan hitungan untuknya. Yang pertama. Yang keduanya, Allah akan permudahkan hidupnya dan hayatnya sewaktu 40 tahun. Apabila sampai umur siti nasanah, razaqahullah al-inabata ilaihi. Bila sampai umur 60, maka Allah Ta'ala akan beri rezeki pada dia untuk bertaubat. Umur 60. Iza balagha Iza balagha sab'ina sanah ahabbuhu ahlus sama'. Bila sampai umur 70, maka segala makhluk yang ada di langit ini akan kasih dan cinta pada dia. Bila sampai umur 80 samani nasanah sabbatallahu hasanatihi wa maha an sayyiatihi. Bila sampai umur 80, apa-apa jua kebaikan yang dia buat, Allah Ta'ala tulis sebanyak mana dia dapat, dan dalam masa yang sama Allah akan ampunkan dosanya sebanyak mana pahala yang dia dapat. Dia dapat 1000 pahala, maka 1000 dosa diampunkan oleh Allah Ta'ala. Tu umur berapa? 80. Bila sampai umur tis'ina sanah, sampai umur 90 ke atas, ghafarallah ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar wa syafa'ahu Allah fi ahli baitihi. Sampai umur 90 ke atas, maka segala dosa-dosanya yang dia pernah lakukan sebelum 90 itu diampunkan oleh Allah, dan dosa-dosanya yang belum dia lakukan, tak buat lagi dosa ke depan tak buat lagi, Allah dah ampunkan. Dan Allah memberi syafaat, dan Allah memberi pertolongan kepada ahli-ahli keluarganya, kerana dia manusia yang diampunkan oleh Allah. 40, 60, 70, 80 dan 90 ke atas. Semua cerita tadi ni semua baik-baik belaka. Nak dapat baik sehingga ke tahap itu ada syarat. Syaratnya Allah tulis dalam Al-Quran. Surah Ahqaf ayat 15. Ni syarat kena ambil ni. Nak dapat ilmu kebal pun kena ada syarat, tuan-tuan. Nak dapat anak Sultan Brunei pun kurang-kurang dalam akaun bank ada juta. Nak dapat sesuatu rezeki terpijak, mestilah ada syarat-syarat tertentu. Nak dapat berim pun ada syarat, 3,000 ke bawah. Jenis-jenis makan kangkung boleh dapatlah berim. Tu syarat dia. Tu syarat dia. Bermakna nak dapat daripada umur 40 tadi dipermudahkan hidup, 60 diberikan rezeki bertaubat, 70 semua makhluk di langit suka pada dia, 80 diampunkan dosa, diberikan pahala, banyak mana diberikan pahala, diampunkan dosa. Kemudian umur 90 ke atas, dosa-dosa yang telah lalu, yang telah dibuat waktu muda-muda, Allah ampunkan. Dosa yang akan datang pun Allah ampunkan. Dapat menolong ahli-ahli keluarga pula hasil daripada dirinya yang soleh. Maka nak dapat semua itu Allah rungkaikan dalam Al-Quran, surah Ahqaf ayat 15. Walamma balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah. Tu Allah sebut dalam Quran. Bila sampai umur 40. Ni Nabi sebut ni. Syarat nak dapat semua itu, maka mestilah manusia ini sampai ke tahap cerdik dia. Bila cerdik dia 40. Tu tahap kecerdikan yang terbaik adalah 40. Bukan bermakna orang yang 39 ke bawah ni tak cerdik. Bukanlah menteri yang muda tu umur dia tak sampai 40 lagi kita kata kamu ni tak cerdik, bukan. Tapi
Cerdiknya itu boleh diguna pakai apa-apa jua yang lahir daripada dirinya ialah sewaktu berumur 40. Nabi Muhammad pun diangkat menjadi Nabi sewaktu umur dia 40. Sewaktu umur dia 40 diangkat menjadi Nabi. Bermakna 40 ini adalah line. Line kawan ni nak jadi baik ke terus tak jadi baik ya. Macam tu yang dikatakan 40 tadi tu. Bukan, jangan kita kata umur berapa? 38. Oh, bodoh lagi. Bukan. Sebab ada orang yang 60 pun bodoh juga. Ada orang yang 70 pun tak cerdik juga. Ada orang yang 50, 60 pun masih lagi tak cerdik lagi. Bermakna lain nak menentukan bahawa dia ni baik ataupun tak baik. Baik, apa syarat dia? Syarat yang pertama Allah sebut, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Yang pertama, mesti minta pada Allah Ta'ala lahirkan dalam diri aku ni sifat syukur. Mesti minta dengan Allah Ta'ala lahir dalam diri kita ini sifat syukur. Ya. Surah Ahqaf ayat 15. Betul? Juzuk 26 kan? Betul tu? Pakai nak buka betul kan? Betul lah? Betul. Yang pakai handphone betul tu. Yang pakai Quran betul tak tahu ke tak betul? Betul. Ada kan? Tu. Bermakna kita kena minta sewaktu line kita berada di 40 itu. Waktu 40 tu kena minta. Sebelum 40 tak minta pun tak apa. Tapi bila 40, tu line dia. Lepas ni nak jadi okey ke? Lepas ni nak jadi KO ke? Di antara dua tu aja. Minta pada Allah, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Minta pada Allah, berikanlah pada aku sifat syukur terhadap nikmat-nikmat yang engkau berikan pada aku. Syukur yang pertama sebut alhamdulillah. Syukur tu. Sebab tu bila kita makan jangan tunggu sendawa. Kan nak tunggu sendawa 4 pinggan belum tentu lagi. Tapi bila makanan tu masuk aja ke mulut, boleh kita pepak, telan pula elok, minum aja air, masuk aja. Maka yang tu dianggap sebagai rezeki yang Allah berikan pada kita. Ucaplah alhamdulillah. Ucaplah alhamdulillah. Yang pertama alhamdulillah. Yang keduanya kata Imam Ghazali, gunalah tulang 4 kerat kita ini, kaki, tangan, mata, kepala, perut, apa semua ni, gunalah ke tempat-tempat yang Allah redha. Tangan, peganglah kepada sesuatu yang Allah halalkan. Kaki, berlangkahlah ke tempat yang Allah Ta'ala redha. Itu dia. Itu yang pertama. Mesti minta pada Allah. Lain, waktu umur 40, mesti minta. Kalau kita cek balik diri kita ni, aku ni sebelum 40 tak pernah pun tahu tentang syukur. Waktu 40 kena minta. Kalau nak umur kita 50, 40, 60, 70 yang kita cerita dalam hadis tadi, hasil yang baik, kena minta. Ada orang kata, ustaz, semua ni atas hidayah Allah Ta'ala. Ya, memang semua ni atas hidayah Allah. Tapi kalau kita tidak duduk di atas jalan hidayah Allah, maka selama itulah Allah tak akan beri. Fir'aun tu bela Nabi Musa sampai mati, dia tetap kufur kepada Allah. Abu Jahal tu tuan-tuan kenal Abu Jahal? Abu Jahal ni sewaktu Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal, dia punya suka lebih hebat daripada kita. Kita suka pada Nabi Muhammad takat buat kenduri hulur 20-50 ringgit aja. Abu Jahal ni dia punya suka, dia hadiahkan 100 ekor unta pada orang yang datang ziarah Nabi Muhammad. Tengok, bermakna di sudut zahirnya
Siapa hebat? Dia hebat. Tapi bila Nabi Muhammad besar, dewasa, dialah orang yang menentang Nabi Muhammad. Jadi adakah kita ni sama keadaannya macam Abu Jahal? Oi, mau 12 Rabiul Awal. Oh, kalau tak buat perarakan, kira menyalahi agama. Oh, kalau tak buat. Di Perlis baru-baru ni, saya umur dah 40. Kali pertama nampak spanduk tulis meraihkan malam Maulid Nabi dengan ceramah. Dia ambil PU, Pencetus Ummah Tawi. Tu yang ada dalam TV hari tu ni, ceramah. Kemudian ada pula qasidah dan marhaban. Saya ni sampai berhenti kereta, tuan-tuan tengok, betul ke ni? 40 tahun ni hidup di Perlis ni, tak pernah tahu benda ni. Saya pun pergi kuliah mana-mana, saya pun cerita. Hebat. Kesan dia bila Islam ni diberikan kuasa memerintah, maka dia diibaratkan, Nabi kata Islam ni bila dia ada kuasa, ibarat dia macam air banjir. Dia boleh pergi di mana-mana, dia boleh naik di atas tempat yang tinggi. Tengok banjir, bila dia pergi, dia akan naik di atas tempat yang tinggi. Dia boleh memecahkan batu, dia boleh memecahkan jalan raya, dia boleh memecahkan apa jua yang ditahan. Maka yang saya nampak hebatnya agama ni Selangor, saya kata inilah banjir agama sampai ke negeri kami. Malam tu nak buat pukul 5 petang, keluar kenyataan daripada mufti, tak boleh buat sampai bila-bila, dikira haram. Sudah habis. Fed up, kita pun jadi fed up. Kata tak berubah juga. Kebetulan malam tu di sekolah kami ada buat kuliah khas dan qasidah oleh Ustaz Abdullah Khairi. Maka akhirnya orang yang fed up di masjid tadi ni nak dibuat ikut bawah kerajaan negeri tadi ni, mereka semua pindah dengan Tok Imam, dengan Tok Bilal. Terus mereka ini berpindah pergi ke sekolah saya mendengar ceramah di sana tentang Maulid Nabi dan ada qasidah. Dan kehadiran pada malam tu luar biasa. Di sekolah saya tu kehadiran ramai itu biasa. Yang ni dia jadi luar biasa. Kira penuh atas jalan tu, tak boleh nak jalan, kereta parking kat situ, duduk atas bumbung kereta dengan kuliah. Duduk atas bumbung kereta dengan kuliah. Dengan saya masuk lewat sikit dengan saya. Keluar daripada kereta ni, duduk atas bumbung. Tu dia tuan-tuan. Orang kata ustaz tingginya, macam mana nak duduk bawah? Semua penuh orang, duduk atas bumbung kereta. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, bermakna orang yang bersyukur ini orang yang menggunakan tulang pak kerak dia untuk taat dengan Allah Ta'ala. Itu yang pertama, syarat yang pertama. Syarat yang keduanya, wa aslih li wa an a'mala salihan tardah. Kita kena minta pada Allah sewaktu umur 40 ini supaya Allah jadikan kita berbuat amalan yang Allah redha. Buat amalan kebaikan ni yang Allah redha. Rupanya di sini ada amalan kebaikan yang Allah tak redha. Ada tak? Ada. Ada tak amalan kebaikan yang Allah redha? Ada. Dan ada juga amalan kebaikan yang Allah tak redha. Dia lebih kurang macam kita nak haramkan judi, yang judi itu tak didaftarkan. Haram kerana tak didaftarkan. Tu. Kan ada orang sebut judi ni kita akan benteras, judi haram. Kita duk fikir ada judi halal. Kita duk fikir ada judi halal. Rupanya haram tu kerana tak didaftarkan. Kerana tak didaftar. Ada judi yang halal. Judi ni haram. Dia tak payah nak disebut, memang haram lah. Tapi bila sebut, bermakna mafhum yang keduanya ada judi yang halal. Rupanya bila Allah kata buatlah, mintalah pada aku
supaya kamu boleh buat amalan yang Allah redha. Rupanya ada benda baik yang Allah tak redha. Contoh benda baik yang Allah tak redha, rasuah. Rasuah tu benda yang Allah tak redha. Nak ambil lah 1,000 nak. Lepas tu faham-faham lah no. Tak ada lah hadiah apa, hadiah ni je lah, ambil lah. Tapi faham-faham lah nak rasuah. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, tu yang kedua. Yang ketiganya, wa aslih li fi dzurriyyati, kena minta pada Allah Taala supaya Allah ni perelokkan kita dan zuriat kita. Maksudnya kita minta pada Allah jadikan kita dan zuriat kita ini orang yang saleh. Orang yang saleh. Apa dia orang yang saleh? Orang yang saleh ni bukan orang yang bila dia tengok aja muka orang, dia tengok muka orang tu dalam keadaan bukan muka asal, tapi muka rimau, muka beruk, muka binatang. Bukan, tu bukan orang saleh. Orang saleh ni yang dipanggil saleh ni orang yang berbuat kebaikan, yang diberikan pahala. Ni kita datang majlis ilmu malam ni dikira orang saleh kan? Sebab apa? Kita buat baik yang diberikan pahala. Duduk dalam majlis ilmu ni dapat pahala 1,000 rakaat sembahyang sunat. Ni Allah bagi. Allah bagi. Kena minta pada Allah di waktu lain kita umur 40. Ada orang kata, ustaz kami dah 60, macam mana nak buat? Nak kena patah balik? Kalau patah balik nak kena kahwin lain. Tak, kita tak payah patah balik. Kita tak payah patah balik. Bermakna bila Allah sebut begitu, walaupun umur kita dah lebih, maka terus minta pada Allah Ta'ala. Terus minta pada Allah Ta'ala. Allah akan beri. Allah akan bagi special. Ni bagi kita-kita yang masih berada di 40 ni, macam saya baru 40 ni. Lain tu kena minta. Tuan-tuan yang dah lebih daripada 40, dah tengoklah di sini baik belakang. Yang datang surau ni kira baiklah. Yang boleh duduk pula majlis ilmu ni kira baiklah. Tu yang ketiga. Yang keempatnya, inni tubtu ilaik. Kita minta pada Allah jadikan aku ini orang yang sentiasa boleh bertaubat. Yang pertama taubat ni dengan lisan, yang keduanya taubat ini dengan perbuatan. Apa perbuatan yang boleh Allah terima sebagai taubat? Sembahyang. Kadzalika salah mughsiluz zunub. Sembahyang ni dia boleh membasuh segala dosa. Orang yang sembahyang dia boleh membasuh segala dosa. Ada orang tanya, macam mana saya ni bila buat dosa saya minta ampun, lepas tu buat dosa lagi saya minta ampun, saya buat dosa lagi saya minta ampun. Ada orang tanya, boleh tak macam tu? Boleh. Tapi di dalam agama ni, bila seseorang itu dia buat dosa, dia minta ampun, nak tahu bahawa dosa dia diampun ataupun tidak, tengok kesan. Kalau dia masih mengekalkan dosa, bermakna dia belum lagi diampunkan oleh Allah. Sebab tu orang yang bertaubat ni dia kena ada dua syarat. Illal ladzina tabu wa aslahu. Apa dia? Bila dia dah bertaubat, maka dia kena buat baik. Tak buat baik, dikira dosanya tak diampunkan oleh Allah. Saya ulang sekali lagi. Katakanlah kita ini kaki judi. Kaki judi. Kita pun bertaubat. Bila dah berjudi semua menang dekat 1 juta, kita pun bertaubat. Astagfirullah, datang duduk surau. Lagi tengok duit tu korang tinggal 500,000, berjudi lagi. Kan? Berjudi lagi. Habis berjudi dapat lagi 1 juta. Taubat lagi. Allah, astagfirullahaladzim. Nampak duduk kat tiang. Astagfirullahaladzim. Kita tengok, kawan ni bukan kaki judi. Taubat lah kamaknya. Nampak hilang pula 2-3 bulan. Rupanya pergi berjudi lagi. Menang lagi, bertaubat lagi. Adakah taubat itu dikira diterima oleh Allah? Tidak. Sebab taubat yang diterima oleh Allah, kita tak akan melakukan perkara yang dosa yang telah kita lakukan sebelum kita bertaubat. Pertama ni disebut illal ladzina tabu wa aslahu. Mana-mana orang yang bertaubat, dia kena buat baik. Dia kena buat baik. Wa aslahu, dia kena buat baik.
Kalau dia tak buat baik, tak ada. Dikira taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu. Yang keempat. Yang kelima, wa inni minal muslimin. Jadi kalau aku ini orang Islam. Agak-agak kita bukan Islam kan tuan-tuan? Kita Islam. Kita Islam. Tapi berapa ramai orang Islam ini boleh berpegang dengan Islam ni? Tengok Nabi Yaqub. Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni ayah pada Nabi Yusuf. Sewaktu dia dah bertemu dengan Nabi Yusuf, cukup beberapa tahun dia meninggal. Dalam Quran diceritakan ada sebuah doa yang dia sentiasa panjatkan kepada Allah sebelum dia mati, Nabi Yaqub ni. Apa dia? Tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Malu tuan-tuan kita. Dia kata, ya Allah, kalau nak matikan aku sebagai seorang Muslim. Dan jadikanlah aku, bila aku mati, aku boleh duduk bersama-sama dengan orang soleh. Dia tu Nabi, tuan-tuan. Dia tu Nabi. Dia kalau tak berdoa pun memang dah masuk syurga. Tapi dia berdoa pada Allah, matikanlah aku sebagai seorang yang Muslim. Maksudnya orang-orang yang tidak pernah berhutang amalan dengan Allah Ta'ala. Tu minta sampai begitu. Dan bagilah aku ini bila masuk duduk dalam kubur, duduk dengan orang-orang yang soleh. Wa alhiqni bis-salihin. Boleh aku ikut orang-orang soleh ketika mati aku. Tengok. Oh, kalau kita ni dah Islam, rasa-rasa tak payah doa, memang dah Islam pun. Memang dah Islam pun kalau kita. Baik, ini 5 syarat. Bila lain kita duduk di 40, ada 5 syarat ini, maka kita akan dapat kesan di waktu bila? Waktu umur kita 40, kita refer balik hadis tadi, khaffafallahu hisabah. Maka kalau kita mati nanti, maka Allah akan permudahkan hisab kita. Allah akan permudahkan mati kita. Diperoleh 2 minggu yang lepas, ada seorang hamba Allah muda lagi meninggal. Tapi apa yang berlaku ni sebagai pengajaran lah untuk kita. Dia meninggal tu, nak pergi simpan mayat dia ke tanah perkuburan, terpaksa menggunakan 3 buah kereta. Yang pertama, kereta mayat yang pertama ambil dia daripada hospital, bawa balik ke rumah. Tiba kereta mayat tu pun pergi. Orang dah siap-siap mandi kan apa semua. Tanya, mana kereta mayat? Orang kata kereta mayat dah balik. Terpaksa telefon pula kereta mayat lain. Bawa pula kereta mayat lain, tunggu pula sejam 2 jam, bukan senang kereta mayat ni. Tunggu, bawa dia, bawa pergi ke masjid. Bila sampai ke masjid, kereta mayat tadi pun balik. Tak tunggu tuan-tuan. Pakat dah semayang semua, bawa keluar, tengok kereta mayat pula tak ada. Lah, mana pergi kereta mayat, dia kata balik. Tak pernah berlaku tuan-tuan. Ya Allah. Terpaksa telefon pula kereta mayat yang lain, tunggu pula 2 jam lagi. Bawa, dah sampai tadi lah, bawa lah mayat, bawa pergi ke kubur. Nak mati pun kena pakai 3 kereta mayat. Satu kereta mayat 150, kalau 3 400.5. Tengok, ni Allah tunjuk. Orang Islam tidak, orang Islam. Tapi Allah beri, kalau manusia yang muda ini diberikan oleh Allah kematian, Allah matikan mereka, maka Allah akan permudahkan hisab dia. Kalau dia sewaktu lain 40 itu dan sebelumnya, inilah benda yang dia minta pada Allah Ta'ala. Walaupun bukan yang dia minta itu satu persatu seperti yang Allah sebut dalam Quran, tapi kadang-kadang kita buat benda tu tanpa kita sedar. Kita bersyukur tanpa kita sedar, Alhamdulillah, kan? Kita buat amal-amal yang baik yang Allah redha tanpa kita sedar, walaupun kita tak tahu pun ayat Quran ni. Tapi inilah kesannya. Kadang-kadang kita minta, ya Allah, dalam doa iftitah,
wa ana minal muslimin, jadikan aku di kalangan orang-orang Islam. Walaupun kita tak minta secara terus, tapi automatik kita dah buat. Itu dia. Tu umur 40. Yang pertama, Allah permudahkan hisab waktu dia mati. Yang keduanya, waktu umur 40 ni, khaffafallahu hisabah, Allah permudahkan rezeki. Allah akan permudahkan rezeki orang-orang yang umur 40 dengan syarat dia melalui 5 syarat tadi ni. Allah akan permudahkan hidup dia. Hidup dia mudah aja. Kalau ada susah pun Allah permudahkan hidup dia. Bagaimana dia berhadapan dengan keluarga, Allah permudahkan hidup dia. Bagaimana dia cari rezeki, Allah permudahkan hidup dia. Tengok. Yang pertama. Yang keduanya, apabila seseorang ini umur 60, maka Allah rezekikan dia al-inabata ilaihi, rezeki untuk dia bertaubat kepada Allah Ta'ala waktu umur 60. Rupanya tuan-tuan, nak bertaubat pada Allah ni bukan boleh buat-buat. Allah nak bagi orang yang umur 60 bertaubat ni, dia dianggap sebagai rezeki. Tuan-tuan faham tak rezeki? Rezeki itu apa? Ma yanfa'u bihi, kata ulama tauhid. Benda yang memberi munafaat pada kita, itulah rezeki. Kita makan, kita ambil makanan, letak di mulut, tak sempat nak pepok, pak, jatuh atas tanah. Maka makanan tadi bukan rezeki. Bukan rezeki. Apa lagi? Apa-apalah yang kita dapat, maka bukan rezeki kita. Sebab tu benda rezeki ni benda yang memberi munafaat. Kadang-kadang benda tu duduk di depan kita lah, tapi tak boleh makan. Nasi biryani, nasi minyak, nasi putih, dihidang ke kita, kari kambing, kari kepala ikan, daging masak rendang Minang. Oh, sedap. Lepas tu ada sayur sikit-sikit. Lah kali kita makan apa? Nasi putih dengan sayur. Orang tanya, kenapa Haji tak makan ni gulai kambing? Oh, sedap. Oh, dia kata ubat darah tinggi, kencing manis yang 30 biji tak telan lagi. Bermakna tak ada rezeki dia. Orang sediakan air, teh tarik, tongkat ali, tuak kacik Fatimah, lah kali minum air putih. Air putih minum. Sebab apa? Tak ada rezeki. Rupanya nak bertaubat ni rezeki. Sebagai bukti kata rezeki, ya ke orang umur 60 boleh bertaubat semua? Ya ke yang umur 60 ni boleh bertaubat ni? Kita yang datang 60 malam ni, ya ke segagan dengan tuan-tuan ni semua datang surau? Kada duk lepak kedai kopi. Saya tak tahulah di seksyen 7 ni. Saya ni orang bagi rumah duduk di Ceras Baru. Itu di Ampang. Tapi rumah di Ampang tu orang ambil buat mahat tahfiz. Jadi saya kena pindah lah, duduk di Ceras Baru. Duduk di Ceras Baru ni, dia kampung di tengah-tengah bandar. Suasana kampung tu adalah, suasana kampung adalah, tapi kampung di tengah-tengah bandar. Di antara benda yang saya lihat setiap hari, setiap petang pukul 5 sampai pukul 11 malam, apa dia? Ada 2 pot. Bukan pot bekas tu. 2 pot, 2 kumpulan. Yang mereka ini ahli-ahlinya daripada kalangan 60. 60. Tuan-tuan tahu apa ke benda mereka buat? Mereka bermain dam haji. Daripada pukul 5 ni, tadi saya datang 5.30. Ada tu pot tu. Dia ada 2 meja besar tuan-tuan. Kalau dam haji dekat kita orang muda ni besar-besar ni, orang tua-tua main jenis tak nampak tu, besar daripada meja ni dia punya jam haji dia. Itu 60. Kalau 90 main dam haji agak-agak besar mana. Silat-silat tak boleh pakai tudung botol dah, dia kena pakai talam, bubuh talam dulang tu, langkah duduk atas tu. Umur 90 mana nak nampak dah tuan-tuan. Bubuh talam, talam merah, talam biru, talam merah. Lawan dam haji. Yang main ni 2 orang tapi yang menjadi penonton ni ramai yang jadi penonton ni. Semua umur 60 macam tuan-tuan yang 60 ni lah.
Rupanya saya pergi IC. Saya duduk IC. Sebab mereka ni tuan-tuan, saya tengok pukul 5 dia mula main. Malam nanti saya balik kuliah, dia duduk main lagi. Uish, cuba bayang tuan-tuan. Malam balik dia duduk main lagi. Kita pun pergi IC. Oh, rupanya mereka ni ada pertaruhan underground. Ni, under table ni. Ni. Bawah meja ni. Bawah meja ni. Oh, rupanya ada bayaran. Patutlah tengok seorang tu main sampai 2-3 jam. Macam main chess antarabangsa. Tuan-tuan tengok orang main chess antarabangsa. Nak pindahkan kepala kuda tu. Yang kan kepala kuda tu dia pergi macam tu je. Nak pindah, pak situ tu 2 hari 2 malam. Kita kata matilah kalau main kerja ni. Kita pun tak boleh. Saya pun reti juga main chess. Tapi kalau main sampai macam tu, letih. Sebab tu chess ni ada ulama mengharamkan dia. Syatran dipanggil haram. Haramnya kerana apa? Habis masa di situ. Dan kepala kita ni akan jadi sebesar bekas chess tu. Kalau chess tu besar tu je kepala kita. Tak tahu kata kangkung naik, kangkung turun, apa semua tak tahu. Duk tengok ya. Itu yang tak tahu tu. Orang kata barang naik ni, entahlah. Aku pun tak tahu. Yang tahu ni dia kira nak checkmate. Tu je. Inilah kerja mereka. Inilah kerja mereka. Bermakna ada tak bermakna rezeki dalam umur 60 untuk bertaubat bukan semua orang dapat. Bukan semua orang dapat. Sebab tu tuan-tuan, orang yang dapat ini mungkin hidup dia waktu 40 dulu ni dia ada buat benda-benda yang Allah Ta'ala suruh dalam Quran yang kita sebut tadi ni. Sama ada secara dia sedar ataupun tidak. Tu hebatlah orang-orang yang dapat rezeki umur 60 boleh bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan rugilah manusia-manusia yang dah 60 tetapi masih lagi jauh dengan hidayah Allah dan jauh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang umur 60. Ni panjang tuan-tuan kalau cerita ni. Kita cerita pendek-pendek. Orang yang berumur 70 ahabbuhu ahlus sama. Orang yang berumur 70 ni kalau dia ikut 5 syarat yang Allah tetapkan, Nabi kata tadi ni, maka seluruh makhluk yang ada di langit ni akan pandang dia dengan pandangan rahmat. Penduduk di langit ni siapa? Malaikat lah. Bukan Yapin. Nanti kat Yapin pula lagi. Bukan Tuhan Harun. Malaikat lah. Malaikat ni bila dia pandang kita dengan pandangan rahmat, bukan bermakna dia tengok kita. Dia tengok kita macam kita tengok isteri kita lah. Tengok sayang. Bukan macam tu. Yang dikatakan malaikat ni pandang kita dengan pandangan rahmat. Kata ulama, malaikat ini mendoakan kepada kita dengan doa yang baik-baik. Dia macam kita berselawat ke atas Nabi. Man salla alayya marratan sallallahu biha asyara wal malaikah. Nabi kata barang siapa yang berselawat ke atas aku sekali, maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali dan malaikat akan berselawat ke atas kita tu 10 kali. Allah berselawat ke atas kita, bukan Allah ni sebut Allahumma salli ala Muhammad ke atas kita. Tapi yang dikatakan 10 kali Allah selawat ke atas kita, Allah turunkan 10 rahmat. 10 rahmat. Begitu juga malaikat ini, dia mendoakan yang dikatakan malaikat berselawat ke atas kita, bukan dia sebut Allahumma salli ala Muhammad ditujukan ke atas kita, bukan. Tapi disebut bahawa malaikat ini mendoakan kita dengan 10 macam. Macam mana malaikat nak tahu 10 macam doa kita? Maka malaikat ikut apa yang kita kehendak. Kita doa dalam sembahyang, ya Allah bagilah aku sihat. Maka malaikat tadi tolong doakan sihatlah kawan ni. Ya Allah bagilah aku diberikan kekuatan nak pergi ke Mekah. Maka malaikat tu akan mendoa, akan mengaminkan dan mendoa bagilah dia boleh pergi ke Mekah. Ya Allah bagilah rezeki aku murah. Malaikat akan tolong. Ya Allah bagilah rezeki kawan ni murah. Tu cara dia. Tu orang yang umur 70, malaikat ni akan pandang dia dengan malaikat ni akan suka pada dia. Makhluk yang ada di langit akan suka kepada dia. Maksudnya malaikat akan mendoakan untuk dia.
Orang yang berzina ni tuan-tuan, orang yang berzina, di antara siksaan dia, Allah pandang dia dengan pandangan azab. Allah pandang dia dengan pandangan murka. Dalam hadis ni, bila kita tengok di sudut zahir hadis, pandang Allah kepada orang yang berzina dengan pandangan murka, kita rasa macam kita pandang kawan kita, macam kita pandang anak-anak kita. Bukan macam tu. Kita pandang murka ke anak ni, kita cekak pinggang, kita tengok dengan mata buntang kita tu tengok. Allah Ta'ala bila dia pandang dengan pandangan murka, bukan bermakna Allah Ta'ala tengok dengan mata yang buntang, beliau aja mata tengok. Bukan macam tu. Maksud Allah tengok dengan pandangan murka ni, Allah turunkan azab. Allah turunkan azab. Sebab tu bila Allah Ta'ala turunkan azab, orang-orang yang berzina ini menyebabkan hidup mereka rosak. Imam Syafi'i cerita, orang yang berzina ini ibarat orang yang berhutang dengan Allah Ta'ala, yang terpaksa melangsaikan hutang dia ialah keluarga dia. Apa hutang yang kita terpaksa tanggung kepada orang yang berzina? Kalau kita keluarga dia, malu. Dapat anak zina, terpaksa menanggung macam-macam perkara dengan masyarakat, dengan rakyat, dengan ni orang sekeliling, dengan jiran-jiran. Orang lain terpaksa menanggung hutang-hutang orang-orang yang berzina. Bila Allah pandang dengan murka, Allah turunkan azab. Sebab tu jangan sampai Allah turunkan azab. Bila Allah turunkan azab, maka bukan sekadar kaki yang susah, bukan sekadar hati yang sakit, tapi kita akan jadi sakit seluruhnya. Susah, apa lagi? Orang tak suka ke kita, penyakit lagi. Tu semua kesusahan yang akan berlaku tu. Rezeki tak pernah cukup. Tengok, orang yang berzina ni rezeki dia tak pernah cukup selama dia tak bertaubat pada Allah Ta'ala. Kita tuan-tuan, kita manusia ni, kalau kita ditegur oleh manusia lain, takat sakit hati ya. Kita ni kalau ditegur oleh manusia lain, takat sakit hati ya. Kalau kawan-kawan tegur tuan-tuan, sakit apa? Hati je. Habis sakit hati tu, kita pun pergi makan, minum, relax, habis. Tak ada apa, takat sakit hati je. Katakanlah malam ni saya tegur tuan-tuan. Ni dengar saya nak tegur tuan-tuan ni. Tuan-tuan sakit tak hati? Ni saya nak kata kat tuan-tuan ni. Tuan-tuan datang kuliah pagi, petang, siang, malam. Datang aja. Kok-kok lah nak bawa pen, nak bawa buku, ni menyandak ke dinding. Bila nak dapat ilmu? Tuan-tuan terasa tak? Tuan-tuan terasa. Hati tuan-tuan terasa. Tuan-tuan tiba-tiba bangun. Tuan-tuan tunjuk ke saya, Ustaz kalau nak buat kuliah jangan duk kona sana, kona sini. Nak cerita umur, jangan duk cerita bab masuk kangkung lah, kangkung murah, mahal lah. Jangan cerita. Nak cerita betul-betul. Kalau tidak, Ustaz jangan datang sini. Tuan-tuan tegur saya. Saya sakit tak hati? Saya terasa tak hati? Saya terasa. Walaupun saya terasa hati, tuan-tuan terasa saya tegur tadi. Tapi bila kita keluar daripada surau, agak-agak kalau berhenti kedai mamak, minum teh tarik, masuk tak? Togok teh tarik agak-agak boleh telan. Kan duk geram. Aku rasa macam telan Ustaz ni. Ya kan? Kan kita naik kereta saat lagi ni tak boleh nak tekan pedal minyak, punya geram. Kan kita tak boleh nak koyak minyak motor, punya geram. Kan kita balik nanti tengok bantal pun tak boleh nak tidur, punya geram. Dah. Takat hati Takat hati je sakit. Datang pula saya bulan depan, habis clear, tak ada apa. Tu kalau kita dengan manusia. Tapi kalau kita dengan Allah Ta'ala, kalau dia tegur kita, bukan setakat hati yang sakit, habis seluruh anggota kita ini akan menjadi sakit. Tangan, kaki, telinga, habis jasad kita, rezeki kita ditarik oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan cuba tengok nu banjir yang berlaku di Pahang. Tu hasil daripada Allah tegur. Allah tegur negeri Pahang tu. Kenapa? Ramadan hari itu di antara negeri yang mengeluarkan surat perkeliling, tak dibenarkan mengadakan tazkirah di masjid ataupun di surau. Buat aja undang-undang ikut. Maka Allah Ta'ala tegur mereka. Bila Allah Ta'ala tegur, habis.
Bukan sakit hati, tangan sakit, kaki sakit, mati lagi. Habis rumah-rumah ditenggelami oleh air. Tengok, jangan sampai Allah Ta'ala tegur. Biarlah manusia yang tegur. Berbalik pada apa yang kita duk cerita tadi, orang yang umur 70, maka seluruh yang ada di langit akan suka pada dia. Nak dapat sukanya, malaikat suka ke orang yang 70, ni syarat dia yang kita cerita tadi ni. Umur 70. Umur 80, sabbatallahu hasanatihi wa maha an sayyiatihi. Bila umur 80, bila dia buat sesuatu kebaikan, automatik pahalanya dapat menghapuskan dosanya sebanyak mana pahala yang dia dapat. Tuan-tuan umur 80 malam ni datang majlis ilmu, berapa pahala dapat? 1000 pahala sembahyang sunat. 1000 dosa kita diampunkan oleh Allah automatik. Automatik. Umur berapa? 80. Bila seseorang ini umur dia 90, maka Allah akan mengampunkan seluruh dosa dia daripada dia muda sampailah dia umur sekarang, dan dosa dia yang dia tak buat lagi, baru berniat nak pergi merompak, umur dah 90 lebih dah, baru berniat nak pergi merompak, nak curi tung, tabung, surau, baru berniat, Allah ampunkan dosa. Tengok, orang baik dia tak akan merompak. Cuma kalau dia terniat nak buat jahat, dia baru niat, Allah ampunkan dosa dia. Sebab tu jangan anggap mak-mak rempit yang mati umur 20 tu kita rasa seronoklah mak rempit ni mati umur 20. Tak banyaklah dosa dia, aku ni dosa banyak lah 90, belum tentu. Walau umur dia 20 mak rempit tu, dia buat dosa, dia tak pernah minta ampun pada Allah, dosa dia tetap banyak. Walaupun umur kita 90 ke atas, kita buat dosa, memohon ampun pada Allah Ta'ala, Allah akan beri kelebihan dia, diampunkan oleh Allah sebanyak mana dosa yang kita buat. Dan yang paling seronok lagi, orang yang umur 90 ke atas, bila dia taat dengan Allah Ta'ala, dia boleh menolong ahli baitihi, seluruh ahli-ahli keluarganya, supaya hidup senang, lenang, menjadi baik. Ni tuan-tuan yang duk ada hari ni, kita yang duk ada ni, di antara penyebab kita boleh duduk lama di surau ni, balik picek. Mungkin dulu tok wan kita kaki surau. Saya ada seorang hamba Allah duduk di Bandar Tun Razak, tak nak cerita nama dia siapa. Dia ni artis, duk berlakon dalam TV. Selalu jumpa, kuliah saya setiap bulan di Bandar Tun Razak, mesti jumpa dengan dia. Kalau Ramadan tu dia kata, saya tak ambil job Ramadan ni, saya kira nak beribadat bulan Ramadan ni. Rupanya dia ni, bila kita bersembang-sembang, rupanya dia ni cucu tok guru Ustaz Abu Bakar Palestin hok buka pondok di Alok Jangguih, Kedah. Cucu tengok dapat tak, wala sikit-sikit dapat juga tu. Bermakna kalau hari ni kita baik, maka kebaikan kita ini akan dapat dirasai oleh cucu-cucu dan cicit-cicit kita nanti. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, sekarang ni kan zaman internet, ada Facebook, ada WhatsApp, ada macam-macam lah. Ada orang dia bubuh dalam internet, dia kata inilah keluarga saya. Dia tunjuk daripada tok nek dia sampai ke cucu, semua yang perempuan tak pakai tudung. Ada tak? Ada semua yang perempuan tak pakai tudung. Ada tak? Ada dalam internet. Dia beritahu, inilah keluarga saya. Kita tengok, kenal Tok Wan dia, kita kenal Tok Wan dia, walaupun bukan daripada nasab keturunan saya ni, kita ni Tok Wan dia. Patutlah, patut cucu lebih kurang dengan tok aja. Sama, semua tak bertudung. Itulah keadaan dia. Tapi kalau keturunan dia keturunan yang baik, maksud baik ni, orang yang ada agama, mesti akan terpelihara. Datuk Dr. Harundin ni, dia kata apa? Ni minta maaf lah, minta maaf lah ya. Dia cerita ni. Dia kata, saya ni anak beranak saya, anak-anak saudara begitu begini, nenek ada 256 orang. 256 orang ni kami sentiasa buat setiap tahun perjumpaan. Dan saya memastikan setiap 256 orang ini menjadi ahli pah. Minta maaf lah tu, tersebut tu.
Tamah tu, ni orang rakam pula ni. Ahli 256 orang. Saya memastikan mereka ini menjadi ahli. Supaya apa? Supaya Allah Ta'ala redha pada kami. Dia sebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini kita cerita yang Nabi sebut kelebihan manusia. Ada tak orang yang dapat 60, 70 begitu, 80 begitu kebaikan dia, 90 dan ke atas? Ada tak? Ada. Ada tak orang yang umur begini tak dapat kebaikan sedemikian rupa? Ada tak? Ada. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita refer balik dalam Quran, surah An-Nur ayat berapa? 36. Allah cerita tentang Az-Zujajatu ka'annaha kaukabun. Az-Zujajah ni maksudnya bekas, macam botol lah lebih kurang ni, gelas ni, yang di dalamnya ada cahaya yang boleh menerangi orang lain, dan kita pun tengok dia nampak cantik. Bila Allah Ta'ala cerita tentang botol ni, apa kebaikan dia? Rupanya tuan-tuan, mari kita tengok. Tuan-tuan nampak tak botol ni? Nampak nah? Ni botol air. Dalamnya ada air warna putih. Agak-agak kalau di kedai berapa duit harga dia? Di kedai ni berapa ringgit ni botol ni? Sekali dengan air. RM1.5 nah? RM1.5 air putih. Katakanlah botol yang sama tapi diisi dengan teh tarik, agak-agak berapa duit? Tahun lepas teh tarik RM1.80. Tuan-tuan pergi kedai hari ni RM2.20. Naik berapa sen? 40 sen. Orang kata, ustaz, gula, susu Cak Junjung ni tak ada GST. Jangan susah hati, tak ada GST. Yang ada GST benda-benda yang kita import daripada luar. Gula perlih buat, tak ada GST. Tapi kenapa air teh tarik harga dia RM2.20? Dia ingat gula tu pi tanggung, pi cedok sendiri kak, sampai sendiri. Tak, dia kena guna lori. Lori tu bubuh apa? Bukan bubuh air, bubuh minyak. Walaupun saya orang Perlis, duduk sebelah dengan kilang gula. Haji Mat pergi dah itu, rumah saya sebelah kilang gula. Bukan bermakna saya duduk sebelah kilang gula saya boleh pi cedok. Tak ada, tuan-tuan. Kilang simen pun sebelah. Oh, mentang-mentang kilang simen sebelah, ustaz seronok lah buat surau, buat rumah no, boleh pergi ambil begitu. Tak ada Simen sekampik RM18.50, sama dengan harga tuan-tuan, sama walaupun rumah saya sebelah kilang simen. Bukan setakat sebelah aja, boleh lalu kat bawah tempat simen duk lalu. Agak-agak boleh pergi cedok kau, boleh lah ambil 2-3 suruk kereta suruk. Tak ada. Sama aja. Botol tadi ni isi dengan air putih harga RM1.5. Isi dengan teh tarik agak-agak apa duit botol ni? Agak-agak apa duit? RM2 lah, RM2.5 lah dah. Teh tarik kan RM2.5 lah. Katakanlah RM3 lah sebab botol 500 ml ni RM3. Baik. Katakanlah botol yang sama juga kita isi dengan madu tualang. Madu tualang. Agak-agak apa duit? 30 kot dan 30 lah, tak sampai 50 kot. 30 lah nah. 30 lah madu tualang ni, madu Malaysia. Tapi botol yang sama kita isi dia dengan madu Yaman. Agak apa dia? Madu Yaman beza dengan madu tualang. Madu tualang Malaysia ni dia punya lebah dia makan macam-macam bunga. Bunga kekwa, bunga raya. Yang jadi ni sikit tu sebab dia makan bunga teh ayam. Artinya dia hitam tu. Dia hitam tu. Saya dia tak hitam, dia makan bunga teh ayam. Apa lagi? Hitam tu. RM30 nah. Madu Yaman ni dia beza sebab lebah dia makan daripada bunga dari pokok sidir. Pokok sidir ni pokok apa? Pokok bidara. Pokok bidara di Malaysia ni orang guna untuk apa? Mandi orang mati. Oi, ustaz, boleh kan? Mandi orang mati tu bukan mandi untuk semua. Kan kalau kita tengok mandi orang mati, dia kena pakai air. Yang pertama air yang bersih, belah kanan, belah kiri, depan, belakang, sabun lah apa semua. Lepas tu baru dia pakai air daripada daun pokok
bidara tadi. Guna dia untuk ni, untuk sendi-sendi tangan, sendi kaki. Untuk apa? Supaya sendi-sendi ni boleh dibuka. Bila mayat tu dia qiyam, kita nak mandikan dia, nak basuh celah-celah ni, nak kena buka. Dia bukan boleh tarik macam tuan-tuan tarik. Tuan-tuan beli ayam angka di pasar malam, prak dia tarik. Oh, tak boleh. Dia kena jiruih dengan air tu. Lama-lama ditarik elok dan dibasuh. Jadi lebah ni dia makan daripada bunga pokok sidir. Sebab tu orang-orang yang makan madu Yaman yang original ni, kalau dia ni orang yang baring, dia boleh duduk. Kalau dia yang duduk-duduk nak bangun tak boleh, dia makan, dia akan boleh bangun. Orang yang bangun saja nak berjalan tak boleh, dia makan madu ni, dia boleh berjalan. Yang boleh berjalan boleh berlari, yang boleh berlari boleh kahwin, yang boleh kahwin boleh tambah. Tapi sebotol apa dik? Besar ni aja 300 setengah. 300 setengah itu pun kadang-kadang dia campur. Lebah dia makan daripada pokok sidir, pokok bidara tadi, yang dia terpaksa belah lebah tu. Ada yang lebah yang mahal lagi, lebah tu dia hanya duduk di celah-celah bukit yang ada batu, yang ada pokok tu. Yang tu lebih mahal lagi. Tapi dapat yang ni pun sebotol RM350. Botol yang sama, isi berbeza. Katakanlah botol yang sama, isi dia air longkang. Agak-agak apa dik? Berapa dik? Kita ambil, buang dalam tong sampah. Katakanlah tak ada isi, langsung kosong. Berapa dik? Kita ambil, penyek, jual ke 5 botol. Bolehlah 2 kupang. Nak cerita ni perumpamaan yang Allah buat az-zujajah, cerita tentang botol. Rupanya manusia ni dia macam botol ni lah. Kalau kita isi di dalamnya dengan sesuatu benda yang nilai dia besar, maka Allah pandang besar. Tapi kalau kita isi dengan nilai dia benda yang tak ada apa, maka dipandang oleh Allah, dipandang oleh manusia tak ada apa. Tak ada apalah pandangan ni. Sebab tu agama ini bila dia amalkan sungguh-sungguh memberi faedah yang cukup hebat. Tapi kalau tak amal sungguh-sungguh, walaupun benda yang sama tapi tidak dibubuh apa-apa di dalam dia, jiwa kita tidak dibubuh dengan apa-apa, tidak diisi, maka kita akan menjadi seperti botol tadi lah. Kalau bubuh air sejuk, bolehlah takat RM1.5. Kalau bubuh madu Yaman, 350. Nilai kita di sisi Allah itu tinggi. Ni yang dikatakan az-zujajah tadi ni. Botol yang Allah cerita di dalamnya ada cahaya yang boleh menerangi orang lain, dan dia pun nampak cantik. Dia pun nampak cantik. Sebab tu agama ni tak payah nak belanja dia besar-besar. Belanja sikit pun, tapi kepuasan jiwa itu dapat. Itu yang baru-baru ni ada seorang pengarah filem Malaysia yang disebut. Dia kata, saya tak pernah hadir dalam sebuah program yang bersifat agama macam ni. Walaupun tidak dengan belanja yang besar, hanya menjemput ustaz untuk bercakap. Ustaz Azhar Idris bercakap di Penang hari itu. 5-6 jam bercakap itu tidak memberi langsung dalam dirinya rasa boring. Tak. Malaikat rasa tak cukuplah masa tu. Dia cerita walaupun belanjanya taklah sebesar yang dibelanjakan oleh kerajaan yang dibuat di KL. Itu pun yang ada di KL baru-baru ni, itu paling murah. Bila orang tanya berapa buat malam tahun baru ni, dia kata murah, tak banyak mana, 14 juta aja, sikit deh. Itu dia 14 juta tuan-tuan. Tak banyak dia kata 14 juta. Sikit 14 juta. Kita ni tak payah 14 juta. Nak bagi ke ustaz datang tu pun duk kira dah. Bendahari duk kira. Kalau bagi lebih ustaz ni tak dapat pula. Esok Maulid Nabi pula, bendahari paling pening. Tapi tanya bendahari, mana bendahari kita malam ni? Tanya dia macam mana? Kan senang tu. Bak duit, tapi waktu orang bagi, seronok tuan-tuan. Bila ada duit, bila tak ada duit, getir. Tambah-tambah dengan belanja yang
besar sampai 14 juta ni. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, wallahualam, cukupnya sekadar itu yang boleh kita berkongsi pada malam ini. Minta maaf banyak-banyak kalau apa-apa yang saya sebut pada malam ini tak sedap tuan-tuan dengar. Mungkin ada benda-benda yang saya sebut terkeluar daripada sesuatu yang baik, yang tak sepatut saya cerita, saya tercerita, minta maaf banyak-banyak. Yang tu hanya sekadar contoh-contoh yang kita boleh ambil iktibar. Wallahu alam, wabillahil hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.